dengan rakan-rakan Pakatan Rakyat ingin memulakan dengan menyatakan junjung kasih atas titah diraja Sedia Budi Kabalan di-Pertuan Agong, ucap setinggi-tinggi tahniah ke atas keberangkatan tuanku ke Parlimen, dan ini bagi kali kedua, dan seperti mana sempat saya sampaikan semalam terus kepada tuanku yang di-Pertuan Agong, kami bangga kerana ini tuanku telah mencatat sejarah dalam negara kita dengan menjadi yang di-Pertuan Agong kali yang kedua. Kami juga dari Pakatan Rakyat ingin merakamkan setinggi junjung kasih pada tuanku Sultan Terengganu yang telah bersemayam selama 5 tahun dan menjadi tunggak kebanggaan negara Malaysia. Kita juga meneliti titah diraja yang telah dipersembahkan oleh Perdana Menteri berucap bagi pihak kerajaan Malaysia seperti biasanya mengikut tradisi di Parlimen. Maka oleh demikian, selain daripada menjunjung kasih, ada beberapa teguran yang harus dilakukan kepada kerajaan bersabit dengan apa yang disampaikan. Tapi izinkan saya peringkat awal ini untuk merujuk kepada beberapa teguran yang telah kita lakukan sebelumnya yang nampaknya tidak mendapat apa-apa tindakan. Kita ambil nasib petani, penanam padi miskin, terutama di kalangan Melayu dan Bumiputera. Kerana inilah saja modal kempen besar UMNO dan Barisan Nasional, dan kita dengar ucapan-ucapan tadi terutama dari Yang Berhormat Jempol, seolah-olah mereka ini menjadi pejuang pembela nasib Melayu miskin. Saya tidak pertikai kalau mereka menjadi nasib Melayu kaya dan tauke-tauke dan kroni dan keluarga. Tetapi untuk Melayu miskin, saya akan berikan bukti dan hujah. Pertama, Bernas. Perjanjian konsesi dipertimbangkan untuk diberi 10 tahun lagi. Bernas beli dari Tradewin, ya, yang dikuasai oleh Tan Sri Said Mokhtar. Tapi mesti ingat, dan saya mesti ingat bahawa bila pensuastaan diberikan, Kementerian Kewangan pada ketika itu meletakkan syarat jangan dibolot oleh sektor swasta, tauke-tauke yang kaya raya dari hasil titik peluh derita petani miskin. Maka kita letakkan syarat pertama, harus ada saham yang dipegang oleh MADA 10%, KADA 5%, Nafas Pertubuhan Peladang, Nikmat Pertubuhan Nelayan yang memegang. Apa yang berlaku ialah kepentingan nelayan, petani dibeli oleh korporat-korporat besar termasuk bekas Menteri Kewangan dengan untung 30 juta ringgit. Ini sepatutnya dipegang dan dimiliki oleh petani dan pesawah. Dan ini sebagai contoh bagaimana putaran penyalahgunaan kuasa, tekanan yang diberikan kepada mereka. Jadi yang saya tekankan di sini ialah sejak teguran kita tentang nasib petani, terutamanya pesawah padi, dilakukan bertahun-tahun, sehingga kini tidak ada apa-apa sebarang tindakan. Saya bagi contoh. Permit import beras 1 tahun 1 juta metrik tan. 1 tan perkiraan biasa untungnya RM800 dari titik peluh pengorbanan pesawah miskin. Untung dinikmati oleh peniaga dan korporat besar, tak setimpal dengan modal yang mereka usahakan. Sebab kalau perkiraannya itu maknanya keuntungan besar sekali yang dicatat oleh Tradewin dari syarikat Bernas ini. 800 untung maknanya RM800 1 metrik tan. Import 1 juta metrik tan. Untuk Sabah dan Sarawak, kerana sekarang ni mana minat banyak Sabah Sarawak. Belum pernah dalam sejarah kita
minat begitu rupa. Ada persaingan hebat untuk menawan. Saya nak berikan fakta. Berapa import beras ke Sabah Sarawak? 300,000 metrik tan setahun. 1 metrik tan untungnya RM800. Apa faedahnya bagi rakyat Sabah dan Sarawak, termasuk pesawah padi dan penanam padi di Sabah Sarawak? Tidak ada. Melainkan keuntungan berlipat ganda oleh beberapa tauke besar, dalam konteks ini Melayu, daripada usaha dan derita pesawah padi Melayu dan Bumi Putera miskin. Apa ada tindakan? Belum ada apa-apa tindakan untuk memperbaiki kedudukan sekarang. Apa yang dicatat, yang menariknya ialah catatan keuntungan syarikat itu jauh berbeza daripada angka yang saya sebut. Maknanya ada usaha untuk mengurangkan catatan keuntungan, dan mungkin catatan itu tak di luar negara kerana importnya itu kebanyakan dari Thailand. Terima kasih Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Tadi saya ingin minta penjelasan sedikit tentang ujar Yang Berhormat tentang bagaimana kerajaan ataupun Bernas tidak membuat usaha untuk menaikkan production ataupun penanaman padi di negeri Sabah. Saya nak bagi tahu Yang Berhormat, apabila kerajaan pada tahun 2008 kita mendapat krisis beras, ahli-ahli pembangkang di dalam dewan ini semua menuduh kerajaan tidak bertanggungjawab kerana menyebabkan krisis beras yang begitu tinggi dengan harga 3 kali lebih ganda pada waktu itu. Maka Yang Amat Berhormat, Yang Amat Berbahagia Tun Abdullah Badawi pada waktu itu Perdana Menteri membuat satu perancangan, iaitu membina beberapa jelapang padi termasuk di Kota Belud, di kawasan saya. Dan di antara sebabnya kenapa jelapang padi di Sabah itu tidak menjadi sekarang ini kerana kita tidak mempunyai sumber air yang banyak. Dan saya nak bagi tahu kepada Yang Berhormat bahawa kerajaan telah membuat keputusan untuk pada awalnya untuk membuat empangan. Kerana tanpa empangan mana boleh kita boleh bangunkan 10,000 hektar. Tetapi Yang Berhormat, kawan Yang Berhormat daripada Ipoh Timur dan rakan-rakan mereka dalam DAP pergi ke kawasan saya dan menghasut orang kampung supaya menolak empangan ini. Tetapi pada masa yang sama Yang Berhormat menerima empangan untuk dibuat di Pulau Pinang 1.2 bilion Mengkuang Dam. Jadi usaha kerajaan ada Yang Berhormat, tetapi kita kena bersama-sama untuk merealisasikan tujuan ini. Kalau hanya menuduh tetapi Yang Berhormat dan rakan-rakan yang lain tidak bekerjasama, saya rasa itu tidak begitu adil. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya yang ditekankan oleh Yang Berhormat itu projek Jabatan Pertanian. Saya tekankan syarikat Trade Winner Bernas. Janganlah nak alih pandangan nak pertahankan toke-toke kaya ni. Yang saya sebut untung dari syarikat ni RM800 1 metrik tan. Yang saya minta diambil kira oleh kerajaan, apa faedahnya bagi petani dan pesawah padi yang miskin. Soal nak buat empangan apa semua, saya setuju dengan Yang Berhormat. Saya tidak pertikaikan nak buat empangan. Kita bangkit empangan Mengkuang ni sebelum saya lagi. Terima kasih kerana bagi penghargaan kepada ahli Parlimen Batang Power. Tapi empangan Mengkuang itu sebelumnya lagi. Bukan jadi masalah itu. Saya setuju kalau ada jelapang padi nak buat, tingkatkan program. Yang saya sebutkan, dia tanam. Daripada dia tanam, dia jual. Lepas dia jual, untung syarikat RM800 1 metrik tan. Yang orang hidup itu hidup apa? Pesawat padi itu dalam kategori paling miskin dalam negara. Syarikat untungnya ratusan juta satu tahun. Ini isu yang Berhormat kena faham. Janganlah duk pertahan yang toke-toke kaya ni pasal apa? Kita harus mewakili kepentingan ramai. Baik, saya nak sebut juga Yang Berhormat susahlah nak faham sebab Yang Berhormat terlibat daripada dengan Yayasan Gerak Bakti dengan 100 ekar tanah orang miskin ke kampung belah hukum. Mana nak faham? Yayasan Gerak Bakti itu ditubuh, saya tubuhkan untuk tolong orang miskin. Sekarang ini syarikat-syarikat kaya
Tokoh-tokoh UMNO rebut, rampas, biar orang miskin menderita. Boleh, Yang Berhormat? Yang saya marah. Saya nak sambung tajuk Boleh, lain. Yang Berhormat? Saya ada Sikit. batas. Boleh, Yang Berhormat? Boleh, tapi sekejap sebab saya dibagi Itu Yang Berhormat tadi Boleh. itu kalau daripada Mahfuz Yang Berhormat pukul senang saya terimalah. Yang Berhormat, saya nak bagi tahu kenapa kita buat empangan ini. Tadi Yang Berhormat mengatakan tentang Bernas. Saya faham. Sentimen di negeri Sabah juga begitu dan juga di Sarawak saya kira. Dan bahawa akhirnya nanti kita syarikat-syarikat ini mengimport siapa saja pun. Sebab itu Yang Berhormat, kerajaan membuat empangan ini antara lainnya untuk menyelesaikan kerisauan Yang Berhormat. Pertamanya supaya tidak bergantung kepada import. Ya, yang keduanya ialah untuk menaikkan taraf hidup dan pendapatan rakyat miskin yang berhormat cakap tadi. Jadi saya kira parti pembangkang bantu saya di Kota Belud. Kalau katalah Kota Belud dikatakan miskin dan sebagainya di negeri Sabah, di Sarawak, bantu kami. Ini tidak rakan-rakan Yang Berhormat, mungkin Yang Berhormat fahamlah, tapi rakan-rakan yang lain menghasut dan sebagainya. Dan empangan yang saya sebut tadi di Mengkuang tu Yang Berhormat bukan yang dulu. Yang sekarang ini 1.2 bilion dam, Mengkuang Dam itu. Jadi saya faham, kita on the same level, cuma approach-nya saja Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak pertikai projek dan saya dari segitu saya minat untuk bekerjasama. Cuma jangan cara umum. Kalau ambil tanah nak buat empangan, kalau libatkan tanah rakyat miskin, umpamanya itu yang dibangkitkan di sana. Kalau ada, saya ingat Yang Berhormat sebagai ahli Parlimen Kota Belud teliti dan pastikan pampasan tanah ganti yang elok. Saya juga ada pengalaman macam empangan sik umpamanya. Bila orang rakyat kampung miskin bantah, dia nak tanah ganti. Dia nak ganti rugi dan pampasan yang munasabah. Ya. Ya, brace di sik. Ya. Tapi yang Berhormat tidak sentuh. Ya tak apa. Kita nak keluarkan jumlah beras yang lebih padi lebih banyak. Saya setuju. Baik. Tetapi yang sekarang ni mengapa kita setuju dengan bentuk penindasan, eksploitasi harlom parlom? Ya, penindasan atas manusia oleh manusia. Apakah kita ni sampai dengan segala kuasa dan kehebatan nak tegur atau kaya sikit pun tak boleh? Boleh saya? Ya, tegur. Dan Minta izin. pastikan ada perubahan, pendapatan petani itu meningkat. Terima kasih. Ya, fungsi PAC. Terima kasih. Saya apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi mengenai Bernas, yang kita tahu dalam negara kita, petani-petani kita hanya mengeluarkan lebih kurang 60% daripada keperluan negara. Itu yang statistik itu saya tak berapa ingat. Yang diimport oleh Bernas yang tak cukup daripada luar negara. Dan keuntungannya RM800 satu tan bermaknanya 1000 kilo. Makna 1 kilo dia untung hanya 80 sen untuk dijual. Dia beli daripada Thailand, dia kata Burma, dia jual di Malaysia, dia untung 80 sen 1 kilo yang diimport. Tapi yang dikeluarkan oleh petani-petani tak terlibat dengan keuntungan Bernas. Petani-petani kosnya sekian dan dibagi subsidi lagi, dan harga-harga beras yang hari ini yang dibeli oleh rakyat Malaysia yang ditanam di Malaysia, keuntungan kepada petani itu tinggi juga dengan subsidi, dengan harga macam-macam. Jadi tak ada kaitan antara keuntungan Bernas yang import dengan keuntungan petani. Tak ada kaitan. Minta penjelasan, Muhammad. Terima kasih. Yang Berhormat Padang Besar, petani sawah padi pun ambillah tahu sikit latar belakang dia. Mengapa kita libatkan mada, kada, nafas, nikmat kalau tidak ada kena-mengena dengan pesawah padi? Ada. Itu pertama. Keduanya, beli Bernas itu bukan hanya total import, dia juga kendali usaha tempatan. Jadi sebab itu saya kata harus imbangi keuntungan besar itu, manfaatnya sampai. Janganlah kita ada ahli parlimen ni nampak lebih banyak nak pertahankan syarikat-syarikat besar daripada kepentingan pesawat. Keduanya, saya nak teruskan dengan satu lagi yang saya bangkitkan tahun-tahun lalu yang masih belum ada tindakan. Dan saya ada dokumen yang
projek lebuh raya Pantai Timur Fasa 2, laporan kemajuan nombor 83 Disember 2011 oleh Unit Perancangan, Pemantauan dan Pelaporan Pasukan Projek Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2, Kuala Terengganu. Ini saya tekankan kerana kontrak 1A, pakej 1A bernilai 41.86 juta dianugerah kepada Ascent West Sdn Bhd. Dimansuh pada April 2010 setelah membayar 27.2 juta. Di tender semula dianugerah kepada Q Banner harga 31.1 juta dengan tambahan dana. Kontrak pertama patut bayar ganti rugi. Pakej keempat dianugerah kepada Babena Corporation harga 61 juta. Gagal lagi siap. Diberi kepada syarikat baru. Pakej ketiga yang nak saya tekankan pakej keempat ni tadi ialah setelah gagal syarikat ini diberi pula kepada anak syarikat yang sama. Anak syarikat bersyarikat induk yang sama. Jadi maknanya ada suatu pakatan kerjasama sepatutnya dalam yang saya tahu financial procedures itu jelas mana-mana syarikat yang gagal maka semua anak syarikat itu dikecualikan daripada mendapat tender semula. Tapi ini diberi pengecualian. Pakej ke-8 anugerah kepada Arah Jitu 80 juta mansuh November 2009. Kemudian di tender semula bagi pula kepada Arah Jitu harga 76 juta. Ini kontrak apa begini? Dia gagal, kita anugerah semula. Jadi kontraktor yang gagal melaksana dua pakej 8 dan 9B dipilih semula dengan harga yang jauh lebih tinggi. Saya boleh macam pakej 9B sama, pakej 3, pakej 2 dianugerah kepada Koperasi Kobena yang mana mantan PM menjadi ahli nombor 1 dengan harga 178.7 juta ringgit. Ya, dimansuhkan di tender semula dan diberi kepada Ahmad Zaki dengan dana tambahan 88 juta. Pakej 1B. Jadi yang saya tekankan di sini ialah Datuk Pengerusi kerana ada masalah yang dibangkitkan dulu, dia tidak langsung memberi panduan kepada kerajaan dan walaupun laporan telah dikemukakan kepada SPRM, projek terus terbengkalai, projek meningkat tetapi tidak ada tindakan. Jadi saya ingin menggesa menteri berkenaan supaya mengambil kira teguran dan membuat pembetulan. Kalau tidak hanya mencatat laporan dan cuba jawab. Walaupun kes ini sebenarnya tidak pernah dijawab di parlimen walaupun saya dah bangkitkan sebelum ini. Terima kasih. Datuk Ketua, Perkhidmatan PAUH ada menyebut tentang rundingan ataupun kontrak yang dianugerahkan semula pada April 2010. Saya nak tanya pandangan Perkhidmatan PAUH. Kerajaan telah mengemukakan satu syarat aku janji apabila menerima projek, terutamanya projek yang terbengkalai, diberi dengan cara satu kaedah aku janji, dan majlis itu biasanya disertai oleh seorang pegawai tertinggi dalam SPRM untuk menyaksikan majlis tanda tangan anugerah projek tersebut. Dalam kes ini, apakah maknanya sekiranya syarikat yang sama ataupun atas projek yang sama dianugerahkan semula dengan kehadiran saksi daripada pegawai-pegawai SPRM tapi masih lagi berlaku dalam keadaan sebenarnya. Saya pernah pergi untuk makluman Tuan Yang Bertua, saya pernah pergi sendiri ke tempat yang dimaksudkan itu. Memang keadaannya amat teruk dan jauh sekali daripada skedul ataupun jadual untuk penyelesaian atau lengkapnya. Jadi apakah maksudnya kehadiran pegawai yang dikatakan perlu ada dalam sesuatu aku janji penerimaan projek itu? Agaknya perkara ini berterusan dan tidak ada penyelesaian nampak gayanya. Terima kasih. Saya setuju dengan Yang Berhormat Indra Mahkota. Sepatutnya hal ini tidak berlaku. Keduanya harus ada penjelasan
diteliti daripada Yang Berhormat Menteri mengapa satu kontraktor yang gagal dengan projek pelaksanaan yang begitu lemah dianugerah semula dengan harga yang lebih tinggi. Ya, proses tender harus dipertikai, sebut harga juga tidak menepati sasarannya. Fungsi saya nak sambung dengan program transformasi ekonomi ETP yang disebut berulang kali, dan saya nak sebut di sini bahawa pertamanya pemandu. Ini sebenarnya projek pemandu. Ya. Pemandu sasar untuk mencapai pelaburan berjumlah 1.4 trilion ringgit. Ya. 800 bilion ringgit pelaburan dalam entry point project atau EPP dan 600 bilion ringgit dalam 60 peluang perniagaan yang dikenal pasti dalam Economic Transformation Program Roadmap Report. Bila diamati pada 1.4 triliun ringgit yang disasar hanya 1.176 bilion ringgit pelaburan yang dicapai atau 12.5% daripada yang disasar. Ini angka berdasarkan unjuran pemandu, 12.5% sahaja yang dicapai. Untuk mencapai sasaran pelaburan 1.4 trilion ringgit menjelang tempoh ETP tamat, pemandu perlu menjana pelaburan 153 bilion ringgit setahun. Saya bangkitkan perkara ini nak menunjukkan bahawa menyerahkan kepada pemandu dengan unjuran yang amat tidak realistik sama seperti apa yang kita dengar penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pagi tadi tentang SPBA. Ya. Serah kepada konsultan, beri unjuran, beri keterangan, kemudian bila diteliti, nampak sangat bukan sahaja tidak munasabah, tidak realistik, tetapi malah membebankan dan tidak melayani tuntutan bukan saja QPEX tapi pegawai-pegawai kerajaan umumnya. Sebab itu saya mahu hal ini teliti. Umpamanya kalau teliti 176 bilion ringgit yang disebut, 55% tertumpu hanya kepada dua projek, iaitu MRT dan Petronas Rapid, di mana 53% tertumpu kepada satu NKAA, iaitu Petroleum Gas dan Tenaga. Jika berdasarkan roadmap NKAA ini, projek penjanaan kuasa nuklear EPP 11 dianggar menyumbang 21.3 bilion, Petronas 18.4 bilion. Maknanya kalau terlaksana nanti, maka ETP tertumpu hampir keseluruhannya kepada sektor petroleum, gas dan tenaga. Dalam sektor bukan petroleum, hanya 3 projek: MRT, Tukar, projek transformasi kedai runcit, dan Karambunai Integrated Resort yang menyumbang ikut unjurannya. Ya. Ini pemandu ini dia memang khayalannya tinggi sekali. Ya. Dia menyumbang 52 bilion ringgit, termasuk projek transformasi kedai runcit. Boleh sama-sama puluh-puluh bilion. 2/3 daripada EPP bukan petroleum. NKEA Greater Klang Valley menyumbang kepada Greater KL atau Klang Valley menyumbang 40 bilion ringgit. Setengah daripada NKEA, dan Petroleum Gas dan Tenaga. Ya. Kelapa sawit pertanian tentulah tercorot ke bawah. Perkhidmatan perniagaan dan kewangan yang amat penting untuk menjana pekerjaan berpendapatan tinggi tidak ada perkembangan langsung, walaupun pemandu menganggarkan ia akan menyumbang 121 bilion ringgit. Fungsi saya tidak mempertikai beberapa kejayaan yang diumumkan. Ya. Saya persoalkan kewajaran kita berpandu kepada suatu unjuran yang tidak munasabah dan terlalu lari dan menyimpang daripada sasaran. Ini yang saya tekankan. Ya. Contoh,
yang saya anggap tidak musabah. Unified Malaysia Sale EPP 11 di bawah NKEA kedai runcit mengikut roadmap EPP dijangka menjana pelaburan 4.7 bilion ringgit. Ini bunyi itu memukau kalau istilah-istilah. Ya. Jadi orang baca bunyinya, tapi bila pelaksanaannya itu tidak. Dan kalau diteliti betul-betul, saya tidak fikir kabinet harus melulukan seperti mana SPBA. Beban rakyat, beban pekerja, tidak adil, tapi lulus juga. Bila reyuh, baru tahan. Ini sekarang ini, bila kita bangkitkan, tidak dengar. Tapi bila setelah setahun, 2 tahun, ternyata ia tidak dapat catat 10 atau 5% daripada sasaran. Contoh kedua, untuk menarik 100 syarikat paling dinamik di dunia di bawah NKEA, Greater KL Klang Valley dan EPP Invest KL memerlukan pembiayaan 82.2 bilion ringgit. Ya, maknanya untuk satu syarikat, ya, kita nak tarik 100 syarikat. Kalau kira maknanya satu syarikat harus melabur sebanyak 820 bilion ringgit. Tetapi salah satu syarikat yang masuk, Schlumberger, mengumumkan pelaburan hanya 268 juta ringgit. Ya. Contoh ketiga, pelaburan 10 bilion ringgit untuk projek Karambunai Integrated Resort memerlukan 2.8 juta pelancong melawat setahun untuk balik modal. 2.8 juta untuk satu resort. Ini melebihi jumlah ketibaan penumpang di seluruh sepanjang tahun di lapangan terbang Kota Kinabalu. Jadi sebab itu kita minta supaya beberapa projek ini bukan saja perlu penelitian, tetapi bergantung kepada usul pemandu dengan jumlah konsultan mengenepikan pegawai-pegawai kanan kerajaan yang telah menunjukkan keupayaan mereka selama ini tidak akan membantu kerana kefahaman mereka tentang tahap keupayaan kita tidak sama. Ya. Sebab itu saya syorkan seperti yang disukan tadi, seharusnya mengambil kira input dari kerajaan dan perkhidmatan awam sendiri dalam perencanaan ekonomi sedemikian rupa. Ya. Soalan yang sangat relevan ialah projek-projek mega yang dilaksanakan setakat ini, MRT, Lebuh Raya, Petronas, di 123 mendalam belanja 45 bilion ringgit melalui penerbitan bond oleh MRT Corp yang dijamin oleh kerajaan. Siapa yang peroleh manfaatnya? Syarikat mana? Apakah ada tender yang melibatkan lebih ramai dan juga konsep yang boleh memberikan pengagihan yang adil? Lebuh Raya Kidex, Kinrara Damansara, harga 2.2 bilion ringgit. Itu terus kepada keluarga bekas Ketua Hakim Negara. Projek Rapid Petronas melibatkan kebanyakannya Kencana Petroleum, keluarga bekas anak Perdana Menteri. Jadi sebab itu penyertaan sektor swasta dianggap perlu, tetapi sektor swasta ini termasuk Bumiputera tidak haruslah dihadkan kepada beberapa keluarga tertentu. Itu dalam isu program transformasi ekonomi yang ternyata ada beberapa kelemahan terutama dari sudut perencanaannya. Saya tahu dalam ucapan-ucapan ahli-ahli yang berhormat semuanya puji, tapi saya minta juga teliti tentang unjuran pemandu itu betapa realistik atau tidak. Saya kira untuk kerajaan Malaysia, bagi kerajaan, sepatutnya rojok juga kepada unit perancang ekonomi, perbendaraan, bank negara. Ada tradisinya begitu dan saya fikir ada keupayaan mereka untuk memberikan unjuran walaupun lari sedikit tetapi lebih realistik. Tidak semuanya tepat dulu pun, saya akui. Tetapi tidaklah lari sampai ratus bilion
sebagaimana yang diunjurkan oleh konsultan-konsultan terpilih, dibayar puluh-puluh juta dan memberikan gambaran yang sedemikian rupa. Tuan Yang Bertuah, saya ingin juga sentuh tentang apa yang disebut oleh Muhammad tentang membahaskan ini. Sebenarnya golongan Pakatan Rakyat ni semuanya kata dia lah politik Machiavelli, politik Machiavelli, ya. Supaya dibetulkan, mungkin lebih baku Machiavelli. Machiavelli ini saya harap perlu dapat dibaca The Prince, ya. Itu politik yang mengenepikan pertimbangan benar atau palsu, right or wrong, tetapi bagaimana prince, penguasa, sang penguasa akan pertahankan kuasa dengan sebarang usaha tipu hela. Dia menuju kepada penguasa yang ada. Jadi satu peringatan yang baik. Tapi nak menunjukkan bagaimana politik Machiavelli itu diamalkan oleh Barisan Nasional, ialah cara mereka menggunakan media saban hari memfitnah. Ya. Saya bagi contoh beberapa kes. Memang kalau media utama TV3 utusan ini memang TV3 Anwar Ibrahim, kalau tidak ada cerita maka tidak sah. Saya tidak ada masalah bab itu. Ya. Tapi bayangkan negara koronnya transformasi sistem politik, beri kebebasan media bagi orang hormat dengar. Tetapi serang tiap malam, nak jawab 1 minit tak mungkin. Ajak debat terbuka, tidak berlaku. Saya fikir harus Perdana Menteri timbangkan, ya, untuk meneruskan debat mengenai isu ekonomi di antara Ketua Pembangkang dan Perdana Menteri. Ini biar rakyat menilai dengan baik. Ya. Saya tidak fikir rakyat harus diremehkan keupayaan mereka untuk menilai. Kita pun ada pengalaman. Baru ini Ketua MCA dengan Ketua Menteri Pulau Pinang berdebat. Sebelum ini saya dengan pada ketika itu Menteri Penerangan soal minyak dan gas. Kemudian yang berhormat Rembau dengan Saudara Rafizi, maknanya boleh. Dan saya juga menonton, tidak nampak suatu hal yang terlanjur atau biadab baik oleh Rafizi atau Rembau. Mereka menjaga dekorum dalam perbahasan, dan kalau anak-anak muda begini boleh lakukan, mengapa Perdana Menteri enggan untuk menerima usul saya untuk meneruskan debat mengenai ekonomi? Saya sebut perkara ini kerana terlalu banyak fitnah ini. Ya, kita dalam politik yang berhormat ada persaingannya. Ya, dan kalau kita nak elak politik al-ghayah la tubarrul wasilah, ya, matlamat itu jangan menghalalkan cara, maka jangan kita terima fitnah sebagai satu budaya. Kita boleh tegur, kita boleh serang, kita boleh letakkan hujah berdasarkan fakta. Kalau mereka tidak setuju dengan saya tentang bernas bagaimana menindas pesawah padi, boleh jawab. Ataupun salah saya tentang mengambil nota daripada Jawatankuasa Laporan Kemajuan Unit Perancangan Pemantauan Pelaporan Kuala Terengganu, saya boleh ditegur. Ataupun angka-angka yang saya sebut dalam NKRA boleh disebut, saya tidak ada masalah itu. Tapi tidak perlu kita gunakan media yang ada dikuasai oleh Menteri Penangan yang bercakap soal budi pekerti dan akhlak mulia, tapi membolehkan fitnah melalui media yang dikuasai oleh mereka. Ya. Saya bagi beberapa contoh, ya, di temu bual saya dengan BBC mengenai apakah saya seandainya insya-Allah bila berkuasa akan membatalkan semua undang-undang tentang homoseksualiti. Saya jawab dan saya quote, as Muslims and majority of non-Muslims in Malaysia, we believe in the institution and sanctity of marriage between men and women. Saya tambah lagi, I make no apologies, sebab kita terima keyakinan agama kita, hukum kita. Tapi apa yang disebarkan di luar? Disebarkan kenyataan kedua, dipadamkan yang pertama. Seolah-olah kita kalau berkuasa, kita akan halalkan hubungan sejenis.
Dan ini disiarkan, ditayangkan setiap malam sebagai satu fakta. Fitnah itu menjadi budaya. Nak menang dengan fitnah. Ya. Sudah, Yang Berhormat. Maka yang dikaitkan ialah soalan kedua. Will you ban or you repeal that act? Ya. Saya jawab, ya, kalau 377B itu, ya, yang ada ini, apa kena-mengena dengan Islam? You boleh hukum orang tanpa saksi. You boleh hukum orang tanpa laporan doktor sekalipun dalam krisis pertama. Ya. Walaupun dia lepaskan kemudian. Laporan doktor tidak ada. Boleh hukum. Ya. Jadi oleh bukan saya kata, that law, that specific law is archaic. Apa yang diputarkan oleh media. Dan saya kan, ada teman-teman saya dari UMNO yang saya kenal lama, yang boleh hanya merestui kerana saya di pihak lain. Ya. Tidak semestinya. Sudah boleh menghalalkan fitnah semata-mata kerana saya di pihak yang lain. Itu yang isu pertama. Isu yang kedua yang sangat dipermainkan ialah isu Israel. Saya pergi disambut dari beberapa tempat, Anwar sokong Israel. Sudah, Yang Berhormat, yang menulis surat pada Perdana Menteri Israel, 3 surat kepada 3 Perdana Menteri Israel itu Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia, yang menyebut bahawa beliau akan mengiktiraf dan menjadi permanent hubungan. Tetapi saya juga akan pertahankan kenyataan kerana surat Tun Dr. Mahathir masih meletakkan syarat. Apa yang saya sebut? Saya sebut, pertama, saya tidak pernah sepanjang saya menjadi Ketua Pemuda, Menteri Belia dan Kebudayaan dan Belia dan Sukan, sehingga Timbalan Perdana Menteri ataupun pemangku Perdana Menteri, saya tidak pernah menemui atau menulis surat kepada mana-mana pemimpin Israel. Tulis Presiden UMNO. Jadi orang UMNO harus tanya. Ya. Saya tidak tahu tentang surat sekarang, kerana yang didedahkan itu surat mantan Perdana Menteri. Dan itu mengeluarkan surat itu, saya terima kasih kerana banyak membantu saya. Tetapi dalam kes ini saya tunjukkan bagaimana penipuan yang nyata. Apa yang saya sebut? Saya quote. Saya tidak mahu nanti dikatakan saya putar balik kenyataan. Ya. Wawancara Asia Wall Street Journal. I support all efforts to protect the security of Israel. A step which he said remains contingent on Israel respecting the aspirations of Palestinians. Apa maknanya? Maknanya saya bersedia menerima tertakluk kepada syarat. Janganlah faham contingent ini macam contingent kesukaan Commonwealth. Ini masalah bahasa Inggeris juga. Ya. Dan saya faham. Saya akan bagi ruang kepada Rembau. Biar saya selesaikan, jelaskan dulu. Apa masalah dengan kenyataan ini? Pertama, apakah saya iktiraf? No. Ya. Saya kata, saya terima contingent upon, tertakluk kepada syarat. Apa dia aspirasi rakyat Palestin? Keganasan terhadap Palestin mesti dihentikan. Pengurusan terhadap Gaza. Saya bukanlah nak dabik dadah, nak bersaing dengan kawan-kawan dalam UMNO ni, tapi dalam sejarah politik UMNO, demonstrasi pertama menentang Israel dan Amerika itu masa saya jadi Ketua Pemuda UMNO. Ya. Itu kena dalam UMNO. Sebelum itu memang kita lakukan tahun 73 perang Arab Israel, memang kita buat demonstrations. Tahun 83 Yasir Arafat minta kebenaran Perdana Menteri supaya saya pergi mewakili Malaysia, dan di situ diisytiharkan saya sebagai anak Palestin. Tapi tidak menjadi masalah kalau nak tegur. Ya. Tapi soalnya, apa yang bezanya kenyataan saya ini? Mac 2002, Menteri Luar Arab Saudi Putra Saud Al Faisal, ini sebut dia, the 2002 Arab Peace Initiative is the way toward security. Israel has to withdraw and give Palestinians the right. If Israel does that, ni kenyataan pendirian Arab Saudi, tertakluk kepada syarat Israel does that, the Arab states will put
an end to the state of war that will give Israel its security. Boleh kita pusing, tapi bagi saya tidak ada perbedaannya. Raja Abdullah Jordan saya tidak mau quote, tapi saya nak sebut tentang temu ramah Perdana Menteri Palestin Ismail Haniyah dengan Washington Post. Ya. Tetapi yang penting saya sebut, saya menemui Khalid Mash'al di Doha. Dia baca statement itu, dia kata, Akh Anwar, tak perlu explain. Saya lihat, saya pegang kepada contingent. That you say this on condition. Dia kata, we don't necessarily share. Macam dengan Tok Guru Aziz bila panggil saya. PAS lebih keras. Kalau UMNO nak tegur tak jadi. UMNO surat Perdana Menteri dia tulis, berdagang dengan Israel boleh, berjumpa dengan Perdana Menteri Israel boleh. Nak nasihat saya apa? Saya tak jumpa lagi. Tapi kalau Tok Guru Aziz nak nasihat, saya terima baik. Sebab dia keras dalam bab ini. Kalau dia nak tegur saya boleh terima. Dia Tok Guru saya. Tapi kalau nak sama dia dengan UMNO, saya rasa berat sikit. Tapi akhirnya, ya, saya nak sebut begini. Apa kata Menteri Luar UMNO BN sekarang? Okey, saya nak quote ucapan dia 2011. Okey. Malaysia fully supports the legitimate rights of the Palestinian people for an independent state of Palestine based on the two-state solution, taking into account the security concerns of both parties, Israel and Palestine. Apa beza? Apa beza banding nak kutuk saya dan nak pertahankan EPCO? Apa beza nak pertahankan hubungan dagang Israel? Dia ada percobaan umpamanya kata 96. Tu tengok rekod. Tengok rekod daripada awal Malaysia di zaman Tunku Abdul Rahman, perdagangan dengan Israel itu dimulakan. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Saya ucapkan terima kasih kerana Ketua Pembangkang amat prihatin nak bagi penjelasan mengenai isu Israel, isu kenyataan dalam Wall Street Journal tadi. Dan ini saya nak bahas berdasarkan kepada fakta dan hujah yang konkret, ya. Tidak ada fitnah, tidak ada andaian. Tadi Ketua Pembangkang telah membaca semula petikan daripada Wall Street Journal. Apa yang Ketua Pembangkang baca tadi, saya cuba mengulangi, ya. I support all efforts to protect the security of the state of Israel, a step which he said remains contingent on Israel respecting the aspirations of Palestinians. Betul, Ketua Pembangkang? Itu yang disebutkan tadi. Tetapi saya faham soal kontinjen, ya, soal perkara ini bersyarat. Tetapi saya nak tanya, kenapa Ketua Pembangkang tak baca sepenuhnya paragraf renggan tadi dalam Wall Street Journal? Sebab kalau baca sepenuhnya, the meaning is very different, dengan izin, ya. Saya baca sepenuhnya. Quote, I support all efforts to protect the security of the state of Israel, said Mr. Anwar, although he stopped short of saying he would open diplomatic ties with the Jewish state, a step which he said remains contingent on Israel respecting the aspirations of Palestinians. Maksudnya, kenyataan ini ada dua bahagian. Maksud yang disampaikan tadi oleh Ketua Pembangkang, I support all efforts to protect the security of the state of Israel, tidak ada contingent. Itu bahagian pertama. Yang ada contingent adalah untuk recognize the Jewish state, mengiktiraf kerajaan Israel dan negara Israel. Tetapi soal I support all efforts to protect the security of the state of Israel adalah blanket support, sokongan mutlak yang tidak ada contingent, yang tidak ada syarat, yang diberi secara total kepada kerajaan Israel. Saya nak habis, ya. Saya nak habis. Ini perbahasan, ini debat. Tadi Ketua Pembangkang telah memuji falsafah debat, nak cakap soal debat, nak debat dengan Perdana Menteri. Ini kena sikit dengan Ketua Pemuda. Tahan, duduk. Saya minta duduk. Ini debat.
Debat. Ya. Dulu ketua Kita pemuda, hantar sekarang kursus ke ketua pemuda Oxford. mau cakap pasal Israel ni Sudah. Yusri. Yang Muhammad Baik, ya. dah bagi Jadi laluan saya, cukup saya lah. nak cakap ya, Dah bagi laluan cukup lah. perbezaan. Alright. Yang Dah bagi disebut laluan oleh cukup lah. Wisma Putra. Jangan angkuh yang sangat. disebut Jangan oleh sombong Menteri sangat. Luar Dah Negeri habis kita. sudah, biar saya jelaskan. Taking into Ya. concern security considerations. Jauh lebih pengurusi beza. saya nak sambung. Yang berhormat Ketua Ketua, Pembangkang, saya nak sambung. dengan I support all efforts. I support all efforts. Saya nak Maksudnya sambung dengan apa? betul. Ya, baik. Maksudnya baik, bila Mak dibunuh dengan kejam rakyat Palestin, dibuat atas alasan apa? Ya, Dibuat Mak atas alasan keselamatan Israel. Tanya Bila Eko. ditindas rakyat Palestin dengan begitu kejam, Ya, dibuat Mak, atas ya, nama Mak apa? Rabang. Dibuat atas nama keselamatan Palestin. Bila Boleh saya diletakkan sambung tembok supaya rakyat Palestin tidak boleh keluar daripada negara mereka, Yang dibuat Muhammad Rembau. Yang Muhammad Rembau. Terima kasih. Tunggu ya, Mak. Tokoh muda Tunggu ya, Mak. yang boleh berniaga dengan Israel, yang boleh berkawan dengan tokoh-tokoh Yahudi, yang boleh pertahan EPCO, yang boleh sokong kenyataan Perdana Menteri, menulis surat kepada Perdana Menteri Israel, yang tak berani sebut menegur Perdana Menteri, menemui Perdana Menteri Israel, I nak jadi support jago all kampung tak efforts jadi. to Biar saya protect sambung. the security of Israel. Jawab ataupun tarik Ya, balik. saya nak tidak jawab. Saudara terpaksa dalam Tuan Musi, dewan ini, Jonathan. Tuan Musi Pro bagi Israel. laluan walaupun saya tak bagi laluan. YB Ketua Tuan Musi Pembangkang bagi laluan pro walaupun Israel. saya tak bagi laluan. Ya, Yang Muhammad. Ya. Minta tolong ya, Mak ya. Kita tadi sama lecin lah perbahasan kita. Jadi kalau saya minta berhenti, tolong berhenti lah. Ya. Sila ya, Mak. Arrogance of power, boleh guna gangster, boleh guna wang, boleh dapat kaya dalam masa cepat, jadi gagahnya lain. Cuma kata sebagai biasa, orang yang tidak ada hubungan dengan keluarga besar, siapa dia? Ada sedikit pendidikan tapi oleh kerana ada hubungan dengan keluarga tertinggi, kaya meningkat Don't be tingkat personal lah, 4. YB. Don't be personal lah. Jadi Don't be sombongnya personal. itu luar Kalau kita biasa. personal, kita Saya nanti bawa masalah. kepada Itu kenyataan kita balik. minta yang orang lain cakap personal lah. ya, YB saya jawab maintain. balik. Saya Maintain jawab. cool. Terima kasih Kota Blue. Terima kasih. Saya Maintain terima cool, teguran. cool. Okey, terima kasih. Ya. Dalam kenyataan jelas, saudara nak gunakan semantics nak putar, itu boleh. Itu memang kerja pemuda UMNO sekarang. Ya. Yang nyata apa? EPCO mereka pertahankan. Yang penting apa? Putar tak putar, bangun kalau berani. Saya nak tanya, apa pendirian ahli UMNO terhadap surat Datuk Seri Tun Dr. Mahathir kepada Perdana Menteri Israel? Apa pendirian kamu tentang kesediaan Perdana Menteri Boleh menemui Perdana Boleh Menteri jawab. Israel? Kapasiti apa? Boleh jawab. Kalau tak iktiraf, Boleh jawab. mengapa ketemu? Boleh Saya tegas tidak menemui mana-mana pemimpin Israel. Boleh? Ya. Jadi sebab itu Tak pernah jumpa. saya Kalau ingat bagi adalah sokongan mutlak. Tuan Bagi sokongan Musi, mutlak. soal ini Support. ya, yang Cakap berani berani tapi tak bagi laluan. tapi tak berani. Takut Tun Dr. Mahathir dia. Ya. Potong Takut. sikit penjelasan. Penjelasan. Macam Pengurusi, ringkas. Saya tak rasa pelik kalau Rembau atau Kota Beluk bersungguh. Pasal ini dekat Pilihan Raya tak tentu jadi calon lagi. Itu tak apa, itu soal lain. Soal yang tak disentuh, tak disinggung ketika mengulas isu Israel oleh Rembau ialah dia menulis berulang kali menyebut bahawa yang membuka soal pintu dagangan dengan Israel itu adalah Menteri Kewangan waktu itu Pembangkang PAU. Ya. Waktu dia tak beranak lagi pun Malaysia dah berdagang dengan Israel dah. Itu satu. Nah, yang kedua, daripada nak percaya Rembau, saya percaya timbalan MITI Jerlun. Saya quote tweet dia. Upon request from large foreign investors here in 1999, Cabinet instructed MITI to approve import from and export to Israel. Kabinet mengarahkan MITI. Apa yang ditulis oleh Rembau? Apa yang ditulis dia? Apa yang dia bohong dia di luar? Bohongnya ialah yang bertanggungjawab membuka pintu dagangan Malaysia dengan Israel ialah bekas Menteri Kewangan. Belum tentu mengaji di Oxford cerdik. Belum tentu lagi. Yang pertama, ya. Saya kata fakta kedua, Datuk. Ya, Mak, jangan Fakta. personal lah, Mak. Saya tarik balik. Baik, saya tarik balik. Cerdik betul lah mengaji dia. Yang kedua, adalah perdagangan dengan Israel seperti disebut oleh Pemantau PAU. Ini berlaku seawal berapa tahun lepas kita merdeka. Itu sudah pun dibuat. Dan yang anehnya,
walaupun disebut oleh Timbalan Menteri MITI mengenai adanya perdagangan dengan Israel, anehnya dalam buku yang diedar pada anggota parlimen digelakkan fakta ini, tak wujud. Sedangkan laporan European Commission Directorate General for Trade 10 Januari 2012, Malaysia rakan dagang Israel ke-15 terbesar dengan jumlah dagangan mencecah 667.6 juta euro, 2.6 bilion ringgit kita, mengatasi Mesir dan Jordan. Mesir walaupun berjiran, tapi dagangan kita lebih besar. Saya ingat Yang Amat yang Saya lain nak sebut. duduk lah Yang Amat. Betul ya. Kena yang mencelah tak perlu dicelah Yang Amat. Ya baik. Saya nak dah sebut. duduk juga balik pulau ya. Saya persoalkan ialah, kalau betul lah nak sembunyi apa, sebutlah angka dagangan dengan Israel ini. Tidak. Adakah RTM utusan Malaysia akan siarkan ini? Tidak. Sebab dia gelapkan fakta itu supaya dia boleh serang kita. Ini politik cara lama sebenarnya. Hentikanlah. Terima kasih. Tuan Pau, sedikit Saya minta maklumat. laluan. Sikit maklumat. Minta laluan. Saya nak Ya, habis. okey. Ya, Yang Amat ada 6 minit lagi Yang Amat. Minta laluan. Ya. Saya nak tengok apa reaksi pemuda UMNO dengan fakta ini. Satu siasatan oleh Kongres, Indian Affairs Committee, satu datangkuasa rasmi yang ditubuhkan oleh Kongres di Amerika, mengatakan bahawa dalam laporan lebih 300 muka surat lebih di halaman 276, satu pembayaran telah dibuat kepada pelobi Yahudi Jack Abramoff yang telah didapati bersalah sebanyak 1.2 juta US dollar, lebih kurang 4 juta lebih, yang mana dikatakan di sini, dikatakan ianya dibayar according to documents and financial records in the committee's possession. The Embassy of Malaysia made 4 payments of 300,000 each to AIC, American International Center, punyaan Jack Abramoff. Ada tarikh on June 29, 2001. Pertama. Pembayaran kedua, October 5, 2001. Pembayaran ketiga, January 3, 2002 dan March 13, 2002. Dan dia bayar kepada satu lagi pelobi, Khalid Safuri. Dan pembayaran untuk apa? Dan diakui oleh Presiden UMNO Dr. Mahathir ketika bertemu dengan George Bush bahawa pertemuan tersebut dirancang oleh pelobi Yahudi yang mana pembayarannya dibayar oleh orang Malaysia. Dia tak mengaku dibayar oleh kerajaan Malaysia, tetapi bukti dokumen Kongres, laporan lengkap, pembayaran, tarikh, perincian dibayar oleh Jack Abramoff yang didapati bersalah sebagai pelobi Yahudi pelampau yang menindas kaum Indian di Amerika. Ni apa reaksi pemuda UMNO? Saya ingat tak payah tanya Ketua pemuda, Pembangkang, saya kita minta takkan bagi berani laluan jawab. sikit Tetapi yang pentingnya di sebab sini banyak dia rujuk ialah kepada saya minta kita dari Ketua Pembangkang bagi sikit mengemukakan 1 minit bukti dan saya minta 1 dasar. minit sebab banyak dia rujuk Lawan kepada ni, saya lawan. Speaker. Ya, Bila you dapat Banyak peluang dia rujuk lawan. kepada saya minta ni saya minta Yang Amat satu Rembau. ni Yang Amat. Ketua Pembangkang saya minta gentleman saya minta satu Yang Amat sepatah tunggu. saya minta sepatah Yang Amat. Yang Amat tunggu masa yang bapak berucap nantilah. Yang Amat. Yang Amat. Yang Amat. Saya minta Yang Amat. Yang Amat di sini bukan parti semua. Sini parlimen Yang Amat. Saya minta Yang Berhormat duduk. Yang Berhormat Rembau. Yang Berhormat Rembau minta tolong duduk. Ya, ingat pasar. tu ayat dah Ingat pakai pasar. Pasar Oxford Street. No Oxford University, Oxford Street. Jadi apa yang ditekankan oleh Yang Berhormat Balik Pulau itu penting. Ini nak tunjukkan hipokrisi, kemunafikan dalam politik negara kita. Satu pihak menyerang Amerika, menyerang Presiden Bush. Satu pihak lain bayar 4 juta ringgit kepada Jack Abramoff, pelobi Yahudi, untuk menyembah Presiden Bush. Ya, bagi saya salah. Jadi oleh yang demikian, saya minta supaya media berlaku adil dalam perkara ini. Ya, kalaupun kalau macam kata Rembau baca semua, saya tak apa. Buat keluarkan kenyataan semua sepenuhnya dan terjemah sepenuhnya. Ya. Bila saya jumpa Khalid Mash'al, ketua Hamas, ya, dia terus bagi tahu kepada saya, ya, sudah boleh hubungi direct. Kerana sejak saya pulang dari Doha, ketemu dia di rumah Syekh Yusuf Khardawi, saya 2 kali menelpon dia. Bila saya kirim berita dari utusan, dia kata, Anwar, I'm sick, this is dirty, they cannot use
politics against you. Yes, saya minta, saya cabar Ketua Pemuda UMNO kalau berani kontak pejabat Ketua Hamas. Apakah saya berlaku kenyataan benar? Ya, tak akan berani. Kerana Boleh bagi nombor yang Muhammad? UMNO tidak iktiraf Suruh Hamas. dia buat kenyataan umum. Ya. UMNO Suruh dia tidak buat iktiraf kenyataan Hamas. umum. Bila wakil ini Hamas datang, hearsay. kali pertama bila menemui saya terpaksa ketemu di rumah saya di Bukit Mertajam kerana dilarang oleh pemimpin negara pada masa itu. Baru-baru ini bila wakil Hamas Menteri Luar datang, dikeluarkan daripada mesyuarat rasmi kerajaan, diterima oleh PAS sebagai tamu PAS. Ini nak cakap jadi jagoh Palestin. Orang yang memilih, rakyat Palestin memilih wakil Hamas, mereka bacul untuk menerima keberanian Hamas dan menjerit di lapangan. Tetapi bila soal bayar berjek Abramoff, complete silent. Bila tolak pengiktirafan kepada Hamas, tidak berani. Bila nak komen tentang surat Perdana Menteri, 3 surat pada 3 Perdana Menteri, tidak ada suara. Bila ada pertemuan yang sulit, rahsia, Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Israel, yang diketahui hanya 15 tahun kemudian, tidak ada sebarang suara daripada UMNO untuk menegaskan bahawa dasar itu dasar bercanggah dengan semangat kedudukan UMNO. Mana dia keberaniannya? Hanya menjerit untuk menyerang dan memfitnah. Jadi sebab itu pengusi, saya bangkitkan ini sebagai contoh bahawa media yang dikuasai itu menunjukkan sistem yang sangat tidak demokratik. Dari Rabi' al-Arabi, Arab Spring yang Syekh Qaradawi lebih suka Thawrah al-Arab. Ya, dia tak suka Arab Spring. Ya, dia baru belajar wasatiyah. Ni ya, pengusi, buku wasatiyah oleh Syekh Qaradawi diterbitkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, ketua menterinya itu Cina, Lim Guan Eng, pada tahun 2010. Wasatiyah Presiden UMNO 2012. Kalau Pasir Salak dah baca, kan saya bagi buku Asia Renaissance dekat dia. Dalam buku itu, wasatiyah disebut pada tahun 1996. Ummatan wasata itu. Dan balas saya kata orang Cina guna Chunyung. Dan dia sebut, walaupun sebutan yang tidak berapa fasih Cina tadi. Dan Greek Golden Mean. Itu disebut. Tak apa kalau wasatiyah, tapi nak tunjukkan bila kita kuasai, ada kuasa media, kita kata kita pandangan original. Syekh Qaradawi tulis dah puluh tahun wasatiyah. Buku itu diterbitkan dan diedar kepada seluruh negeri Pulau Pinang. Qaradawi wasatiyah. Sekarang ini baru nak keluar. Tapi soalan pada Marang yang berhormat Musib sangat relevan, iaitu wasatiyah itu tertakluk kepada syarat. Dia kontingen juga, bukan kontingen sukan Commonwealth, kontingen. Syaratnya ialah harus tunduk kepada kebenaran, keadilan, dan jangan rela setuju semua keterlanjuran, baik fitnah, kezaliman dan rasuah. Ini wasatiyah, tetapi rasuah banyak. Wasatiyah tapi tender tak ikut. Wasatiyah banyak, keluarga dan kroni diperkayakan. Wasatiyah banyak, bernas, kaya raya, pesawah padi, miskin papa kedana. Terima kasih.